Assalamualaikum dan selamat pagi anda bersama saya Taufik Isa dalam program Koresponden Bernama yang menyediakan pelbagai bahan berita yang diangkat dari Biro Bernama di seluruh Malaysia juga dari Koresponden Bernama di serata dunia. Selama setengah jam hanya di Bernama TV dan antara fokus utama hari ini SOP Solat Aidilfitri di negeri Kedah. Juga cabaran pendidikan awal kanak-kanak di musim PKPB. Kita mulakan koresponden bernama dengan berita ini. Titah ucapan yang di Pertuan Agong pada istiadat pembukaan penggal ketiga Parlimen bertepatan pada waktu negara sedang menghadapi cabaran yang besar. Menurut Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan, ekonomi negara diancam pelbagai cabaran luar seperti perang dagang China-Amerika Syarikat, kejatuhan harga minyak, halangan perdagangan oleh negara tertentu, komoditi sawit yang dikait dengan alam sekitar dan juga pandemik COVID-19. Menjunjung kasih atas titah ucapan yang di Pertuan Agong telah menjelaskan naratif politik semasa dan menuntut agar ahli parlimen dan kerajaan menjiwai keluh kesah rakyat berpegang kepada prinsip adil, berbudaya politik bersih dan matang agar dicontohi oleh rakyat. Tindakan cuba merentas negeri. Sebanyak 1,175 kenderaan dikesan cuba merentas negeri diarah berpatah balik pada Ahad lepas. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menasihatkan orang ramai untuk melupakan hasrat merentas negeri untuk balik kampung kerana ia sudah tentu menyusahkan diri sendiri apabila diarahkan untuk berpatah balik. Sekarang kita ke perkembangan berita di negeri Kedah. Dua laporan dari negeri Kedah untuk dikongsikan hari ini dimulakan dengan berita Menteri Besar Kedah yang baru, Muhammad Sanusi Muhammad Nur, memulakan tugas hari pertama beliau sebagai Menteri Besar ke-14 di Wisma Darul Aman selepas mengangkat sumpah jawatan tersebut. Dan untuk butiran lanjut mengenai perkara ini, kita terus saja bersama dengan Nurul Huda di talian Skype ketika ini. Baiklah, silakan Huda dengan laporan anda. Huda. Ya, Taufik, terima kasih. Menteri Besar Kedah baru, YB Muhammad Sanusi Makno, memulakan tugas hari pertama beliau semalam. Ketibaan beliau yang juga berumur 46 tahun ini dan juga bekas setiausaha politik kepada Menteri Besar Kedah ke-10 iaitu Allahyarham Tan Sri Ustaz Azizan Abdul Razak dari 2008 hingga 2013 ini disambut oleh Ketua Setiausaha Politik beliau sendiri, Datuk Armi Shah Siraj, belum beliau mengetik kad perakan waktu pada 8.43 pagi. Kemudian Wadi Muhammad Sanusi Makno meluangkan masa kira-kira 10 minit beramah mesra dengan kaki tangan dan juga pegawai pejabat Menteri Besar sebelum beliau memulakan tugas. Bercakap kepada pemberita, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeleri ini memaklumkan beliau sentiasa mengingati pesanan Allahyarham Tan Sri Ustaz Azizan iaitu bekerjalah di waktu singkat iaitu di dunia dan berehatlah di waktu yang panjang iaitu akhirat. YB Muhammad Sanusi memberitahu itulah nasihat yang sering kali diungkapkan Allahyarham Tan Sri Ustaz Azizan. Sehubungan itu, YB Muhammad Sanusi memaklumkan beliau akan bekerja dengan sebaik mungkin untuk rakyat dan beliau menyifatkan jawatan yang disandang beliau pada masa ini bukanlah tempat untuk mencari kekayaan dan juga untuk keistimewaan diri. Sebaliknya, pada masa inilah beliau perlu bekerja keras, berkorban dan berfikir untuk rakyat. Sementara itu, ibu kepada YB Muhammad Sanusi ini, Puan Maryam Ahmad, mengharapkan beliau dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh ikhlas
dan jujur. Puan Meriam juga memberitahu beliau merestui dan menyokong penuh YB Muhammad Sanusi yang disifatkannya sebagai seorang anak yang tegas dan lantang bersuara. Begitu juga isteri beliau, Lailani Yusof, yang juga seorang guru, yakin yang suaminya dapat mentadbir negeri ini dengan baik dan beliau juga yakin suaminya dapat membahagikan masa dengan cekap sebagai antara ketua keluarga dan juga wakil rakyat. Untuk makluman semua, Sultan Kedah memperkenan pelantikan Adun Januari ini sebagai Menteri Besar Kedah yang baharu kerana mendapat sokongan majoriti Adun mengikut peruntukan di bawah perkara 35 dan 37/2/A Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah. Baik. Itu Huda tadi mengenai perkembangan politik di negeri Kedah, terutama sekali mengenai pelantikan Menteri Besar baru untuk negeri Kedah. Kalau kita bercerita mengenai SOP solat Aidilfitri dan juga solat Jumaat di negeri Kedah, kami difahamkan hanya 12 orang dibenarkan untuk menunaikan solat Jumaat dan juga solat sunat Hari Raya Aidilfitri di masjid dan juga surau untuk negeri Kedah sepanjang tempoh PKPB ini. Mungkin Huda nak berkongsi mengenai perkara ini. Ya, betul Taufik. Semalam Mufti Kedah Datuk Syekh Fazil Awang dalam sidang media memaklumkan hanya 12 orang sahaja dibenarkan untuk menunaikan solat Jumaat dan solat sunat Aidilfitri berkuat kuasa 22 Mei ini. Datuk Syekh Fazil memaklumkan perkara itu diputuskan selepas mendapat perkenan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah. 12 orang itu merangkumi imam, pegawai dan juga ahli jawatan kuasa masjid sahaja. Mereka perlu mengamalkan jarak 1 meter yang ditetapkan Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara untuk memastikan SOP dapat dilakukan dengan baik. Mereka juga diminta untuk mengambil wuduk dari rumah dan juga membawa sejadah sendiri ke masjid. Selain itu, khutbah Jumaat juga hendaklah dipendekkan dan termasuk masa jemaah di masjid juga akan dihadkan sebelum pintu masjid ditutup. Mufti Kedah memaklumkan SOP mengenai ketetapan itu akan dikeluarkan kepada 576 masjid di Kedah dalam masa terdekat. Baiklah, terima kasih Huda di atas dua berita itu tadi. Cukup menarik sebenarnya sebab SOP untuk solat Jumaat dan juga solat sunat Hari Raya Aidilfitri ini memang cukup berbeza dari negeri ke negeri. Dan juga terima kasih Huda di atas perkembangan politik di negeri Kedah yang anda bawakan itu tadi. Baiklah, koresponden bernama berhenti rehat seketika dan akan kembali selepas ini dengan perkembangan dari Biro Negeri Sembilan. Jangan ke mana-mana. Sebarang aktiviti penggambaran, acara dan program yang melibatkan orang awam di dalam studio atau di tempat awam tidak dibenarkan. Turut dilarang penganjuran pameran yang melibatkan interaksi sosial dan penggunaan fasiliti hotel. Aktiviti sukan membabitkan ramai penyokong berlangsung di kemudahan sukan tertutup, kolam renang dan sukan bersentuhan tidak dibenarkan. Orang awam dilarang sama sekali menganjur atau melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Pengangkutan seperti kapal pesiaran serta sebarang aktiviti hiburan dan riadah juga tidak dibenarkan. Orang awam juga tidak dibenarkan menganjurkan atau melibatkan diri dalam sebarang perarakan dan aktiviti agama berjemaah. Sila patuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Kembali di Koresponden Bernama, seperti dijanjikan kita ke perkembangan berita di Negeri Sembilan. Bersama kami di talian ketika ini ialah Nur Natasha Aida dengan laporannya. Natasha, teruskan dengan laporan anda. Ya, terima kasih. Saya teruskan laporan dari Negeri Sembilan untuk pagi ini. Polis menempaskan sindiket penyeludupan dengan merampas berbagai jenis dadah sebanyak 112.7 kilogram bernilai 7
2 juta yang antaranya disembunyikan dalam bungkusan teh Cina di Port Dickson dekat sini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Ramli Din berkata, rampasan itu susulan 4 serbuan bersepadu yang dijalankan bersama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dari 9 Mei hingga 14 Mei lepas di Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor. Beliau berkata, polis turut menahan seramai 7 lelaki anggota sindiket termasuk 3 warga Indonesia berusia lingkungan 24 hingga 44 tahun. Katanya berdasarkan tangkapan ini, pihak polis berjaya menemui dadah jenis syabu, pil ekstasi dan ganja berkenaan di kawasan semak di tepi laut berhampiran Marina Bay, Port Dickson. Dadah itu disimpan di dalam 7 buah guni dan ia dibungkus dengan beberapa helai bungkusan termasuk bungkusan teh Cina. Jumlah keseluruhan syabu yang dirampas adalah sebanyak 80.87 kilogram, 80.87 kilogram, 31.88 kilogram pil ekstasi yang dianggarkan sebanyak 106,267 biji, manakala ganja seberat 1 gram sekaligus menjadi rampasan terbesar di Negeri Sembilan bagi tahun ini. Katanya dalam sidang media di sini semalam. Pada sidang media itu, turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Operasi APMM Laksamana Madya Maritim, Datuk Ibrahim Muhammad. Bermula selanjut, Ramli berkata pihaknya percaya dadah ini untuk diselundup masuk ke Indonesia disebabkan harganya lebih mahal jika dijual di negara jiran. Dia berkata dadah yang dirampas itu dianggarkan untuk kegunaan seramai 510,612 penagih. Pihaknya Baik, Natasha. Baik, itu tadi perkembangan yang dibawakan oleh Nur Natasha Aida Ismail dari Negeri Sembilan yang antara lain membawakan kepada kita mengenai rampasan dadah pelbagai jenis di Negeri Sembilan, lebih kurang 112.2 kilogram yang bernilai lebih 7.2 juta ringgit. Terima kasih Natasha di atas laporan tersebut. Pada sepanjang bulan Ramadan ini, kami di Koresponden Bernama menyediakan menu menarik untuk juadah berbuka puasa. Jom kita saksikan menu pilihan hari ini.
Tema minggu ini tentang makanan. Puan, hari ini Rafina nak ajar makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. Ini contoh makanan berkhasiat. Strawberry, susu, dan brokoli, ikan, telur, kismis, dan roti. Jom kawan-kawan kita tengok makanan yang tidak berkhasiat. Ini pula makanan yang tidak berkhasiat. Mi segera, kek, air gas, gula-gula, kentang, burger, aiskrim. Kalau kita makan makanan yang berkhasiat, gigi kita tak rosak. Kalau kita makan makanan yang tak berkhasiat, gigi kita rosak. Kawan-kawan mesti makan makanan yang berkhasiat tau. Jangan yang Segmen terakhir untuk hari ini kami akan mengupas langkah dan juga cabaran yang diambil oleh Tabika Perpaduan sepanjang tempoh PKP dan juga PKPB bagi memastikan gaya hidup norma baru dalam pendidikan awal kanak-kanak dapat dilaksanakan. Dan bagi mengetahui lagi lebih lanjut mengenai perkara ini, kita terus saja bersama dengan Pengarah Perpaduan Negeri Kelantan, Puan Nur Wahidah Zainal Abidin di talian Skype ketika ini. Assalamualaikum Puan Nur Wahidah, terima kasih kerana bersama kami di Koresponden Bernama. Mungkin sebelum kita memulakan perbincangan hari ini, mungkin Puan Nur Wahidah boleh terangkan sedikit sebanyak mengenai cara pembelajaran di Tabika Perpaduan pada tempoh ini, Puan. Assalamualaikum, salam perpaduan Taufik dan juga penonton Koresponden. Alhamdulillah kita dah melangkah ke satu normal baharu ya, dan termasuklah dalam bidang pendidikan ini sendiri. Dan untuk makluman Taufik dan juga semua penonton, kebanyakan pendidikan yang kita guna atau teknik pendekatan yang kita gunakan adalah secara online. Dan kalau di bawah Jabatan Perpaduan sendiri pun kebanyakannya kami berkomunikasi terutamanya bersama dengan ibu bapa terlebih dahulu melalui WhatsApp group. Kerana kebanyakan tugasan-tugasan anak-anak ini kita berikan kepada ibu bapa sebelum ibu bapa meneruskan aktiviti bersama dengan anak-anak tu sendiri, Taufik. Jadi untuk tempoh sepanjang lebih 2 bulan ini, kita dalam tempoh PKP dan juga PKPB ini, bagaimana Puan Nur Wahidah menyaksikan ataupun melihat kerjasama daripada ibu bapa itu sendiri dan juga kanak-kanak ini mengenai cara pembelajaran norma baru ini, Puan? Okey Taufik, pada awalnya saya kira bukan setakat kanak-kanak tetapi orang dewasa juga kita mengalami kejutan. Walaupun pendidikan secara online ini telah lama diperkenalkan, tetapi ada hikmahnya musim COVID-19 ini, semua pihak berganding bahu. Pada awal kita boleh katakan ibu bapa kurang bersedia, termasuk juga dengan para guru, jabatan. Tetapi pada minggu kedua yang mana kita telah orang kata bermesyuarat secara online bersama dengan semua para pendidik, kita mencari satu pendekatan yang terbaik untuk membantu ibu bapa. Sebab kita kena lihat semula ya, bukan semua ibu bapa mempunyai talian internet di rumah dengan gadgetnya lagi dan terpaksa berkongsi dengan adik-beradik yang lain. Dan di sinilah kita dapat lihat pada awal mungkin agak sukar para ibu bapa untuk mengikuti tajuk-tajuk atau tema yang telah kita tetapkan setiap minggu, tetapi alhamdulillah berkat kreativiti para guru kita dapat respon yang sangat baik daripada ibu bapa dalam mempelbagaikan aktiviti bersama anak-anak mereka di rumah. Yang mana kita faham pendidikan tidak akan ketinggalan walaupun mereka masih berada di rumah itu sendiri, Taufik. Ya, okey, itu cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa, Puan Wahidah. Bagaimana pula dengan cabaran yang dihadapi oleh guru-guru Tabika Perpaduan pada tempoh PKP dan juga PKPB ini, Puan?
Okey, inilah yang saya katakan kita apabila ada pressure itu datang sendiri dan kita lebih kreatif dan inovasi. Seperti mana yang tadi para penonton dapat lihat, pada awal mungkin kita banyak bergantung dengan lembaran kerja, perlukan kertas. Ini sebahagian daripada mesyuarat bersama dengan guru dan ada ibu bapa yang memberi respon bahawa mereka tidak mempunyai printer untuk memberi tugasan. Jadi apa yang dilaksanakan oleh para guru kami adalah tajuk, for example lah yang kita dapat lihat tentang buah-buahan. Adik ini sendiri memegang. Walaupun tiada lembaran kerja, tetapi ibu bapa boleh menghasilkan aktiviti melalui bentuk video, membantu ibu bapa mengenali makanan, buah-buahan di rumah. Tema itu ditetapkan sepanjang minggu. Kita yang mana semua ibu bapa, semua seluruh negeri, seluruh daerah akan follow, tetapi kreativitinya tertakluk kepada ibu bapa, sama ada untuk membuat video pendek, melukis, mewarna. Kita berikan kebebasan tersebut kepada ibu bapa selagi ia mengikuti tema yang telah ditetapkan pada minggu tersebut, Taufik. Ya. Okey, Puan Wahidah, sedikit saja. Ramai ibu bapa sebenarnya tertunggu-tunggu bila tadika ataupun tabika perpaduan ini akan beroperasi. Jadi agaknya di peringkat pihak perpaduan, sekiranya ianya bakal dibuka, adakah sebarang guidelines ataupun satu orang kata langkah kerja dibuat untuk membuka semula tabika perpaduan? Ya, Taufik. Seperti mana kita sedia maklum, prasekolah kita tertakluk kepada Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri di bawah KPM. Jadi insyaAllah di bawah Kementerian Perpaduan itu sendiri, pihak atasan kami akan berbincang bersama dengan KPM untuk penentuan bilakah tabika akan mula dibuka. Dan kita jangka kita perlukan kesepakatan dalam perkara ini. Cuma dari segi persediaan, kami di peringkat negeri dan daerah sentiasa bersiap siaga bila saja yang diumumkan oleh pihak kerajaan untuk membuka. Untuk makluman Taufik, terdapat ramai sebenarnya anak-anak murid yang terlalu rindukan kelas tabika, rindukan rakan-rakan dan juga guru-guru, dan yang mana ada ibu bapa sanggup di dalam rumah memakai pakaian seragam sekolah dan membawa anak-anak mereka melihat kelas mereka bagi melepaskan rindu yang ada. Jadi kita berdoalah sama-sama semoga keadaan Malaysia kita orang kata bersih daripada COVID-19 ini dan anak-anak boleh mula bersekolah semula. Baiklah, terima kasih Puan Wahidah atas perkongsian itu tadi dan juga masih belum terlambat sebenarnya untuk saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia. Tema sambutan Hari Guru 2020 ialah berguru demi ilmu bina generasi baru. Terima kasih sekali lagi Puan Nur Wahidah. Baiklah, seterusnya kita saksikan motivasi pagi yang telah disediakan oleh pihak penerbitan. Kita saksikan. Ingin mengulas mengenai penggunaan PPE iaitu Plastic Protective Equipment. Alatan PPE ini amat berguna untuk mengawal jangkitan virus terutama dalam zaman COVID yang masih berleluasa. PPE ini amat dikendaki in demand di seluruh dunia. Penggunaan PPE seperti face mask, face shield, gaun serta sarung tangan hampir kesemuanya ni dibuat daripada polimer ataupun bahan plastik. Malahan sanitizer cecair perlu diisi di dalam botol plastik. So penggunaan plastik ni amat meluas dalam pelbagai sektor pembungkusan, medikal, binaan dan pengangkutan. Untuk PPE, face mask serta gaun misalnya, ia diperbuat daripada non-woven PP iaitu yarn polimer propylena. Ia banyak digunakan dalam pembuatan beg multi-use. So bahan PP ini adalah polimer yang tidak boleh didegradasi. Plastik telah menghadapi kritikan dari pelbagai organisasi dan masyarakat kerana dituduh punca pencemaran alam. Alternatif kepada plastik telah diusahakan untuk mengatasi masalah pencemaran alam iaitu dengan penggunaan plastik biodegradasi. Untuk beg serta pembungkusan makanan, contohnya single use plastik, beg bio telah pun digunakan sekarang. Langkah penggunaan di wilayah persekutuan telah pun dimenterai sejak tahun 2019. Bagi PPE untuk face mask misalnya, ia dibuat daripada 3 layer bahan polipropilin. Penggunaan di seluruh dunia adalah berbilion keping sehari.
umum mengetahui pembuangan face mask ini adalah tidak terkawal. Kita lihat ia bertaburan merata-rata menjadi punca jangkitan dan sebagian besar berakhir di tempat pembuangan sampah dan sungai-sungai. PPE ini akan hancur menjadi mikroplastik. Mikroplastik seperti yang saintis-saintis lain temui menjadi makanan haiwan di air, sungai atau laut yang akan mengancam kehidupan ikan-ikan dan manusia pula. Jadi, diharapkan satu langkah yang drastik dapat disusun untuk mengelak pencemaran menjadi lebih kritikal. Selain incineration atau pembakaran, PPE, bahan PPE yang digunakan perlu diganti dengan alternatif dan bioresin yang mesra alam untuk kelestarian dan kesejahteraan umat sejagat. Diharap masyarakat dapat melihat impak PPE plastik yang amat perlu diatasi demi dunia yang kita sayangi ini. Kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan untuk hari ini. Berjumpa lagi bersama saya esok pada waktu yang sama, jam 9 pagi. Teruskan menonton Koresponden Bernama untuk laporan berita terkini bagi anda. Saya Taufik Isa. Assalamualaikum, jumpa lagi.